dan pelabur sedang menunggu more development sama ada daripada FOMC dan juga apa yang sedang berlaku dekat China sekarang ni Irina. Okay, thank you Zul. Thank you semua. Diorang bagi tahu mute. Baru perasan termute tadi mute dekat laptop ni mute pula dekat OBS. Okay, tak apa. Waalaikumsalam. Okeylah, saya tak nak ambil masa Zul dengan lebih lama. Kalau Zul dah ready, kita boleh teruskanlah dengan sesi 2 jam Zul. Ready Zul? Okay, ready. Silakan. Okay, thank you Rina. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi hari ini. Tapi sesi pertama ni saya seorang. Dinamik pasaran, analisa struktur dan korelasi pasaran, itu topik kita. Dan pada sebelah malam nanti bersama saya Irina dan juga Imran dalam Follow the Bull Show, kita akan lihat kepada topik yang menarik. Kita sentuh sikit dalam sesi saya ni kita bagi teaser sikit lah ikut yang belah malam nanti Jadi pada petang ini topik kita dinamik pasaran, analisa struktur dan juga korelasi pasaran. Waalaikumsalam semua, terima kasih. Okey, kesian tak ada bunyi kan. Tak apa, nanti bahasa isyarat. Okey, jadi sebelum kita mula saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Zul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Kurnia Saino tadi yang mesej saya kat Facebook tadi kat Messenger tadi Okey. Kita lihat dahulu apa yang ada dalam pasaran semasa. Tumpuan pelabur masih lagi kepada apa yang sedang berlaku dekat China di mana kita ada semalam kalau kita ambil range pergerakan dalam 2 hari, kita ada indeks besar dekat China, CSI contohnya, Hang Seng contohnya, kejatuhan tempoh 2 hari dia adalah yang paling banyak sejak 2008 punya kejatuhan pasaran dan ini menyebabkan sentimen semalam lebih negatif. Namun masuk sesi US malam tadi agak terkawal sikitlah, jatuh tapi agak terkawal sikit dan sesi Asia pagi tadi we saw untuk Hang Seng baru saja ditutup lebih tinggi 1.44% dan indeks dekat dekat Eropah sekarang ni berada dalam zon positif bersama dengan futures dekat US untuk semasa tak apa. Okey, jadi tengah malam nanti kita ada, bukannya Amazon, Facebook yang akan mengumumkan dia punya perolehan itu pada penutupan awal pagi nanti selepas Wall Street close. Kita akan ada Facebook akan mengumumkan dia punya perolehan Jadi semalam kita ada Apple, Microsoft, Alphabet, Visa, itu antaranya mengumumkan perolehan dan seperti angka yang lebih positif. Namun disebabkan oleh sentimen negatif dalam pasaran, kita nampak pergerakan saham-saham yang yang mengumumkan perolehan dia masih lagi agak meningkat sikit tapi tidak ada yang pecut semalam. Sebabnya sentimen besar adalah masih lagi negatif maybe apa yang diumumkan oleh Apple, Microsoft, Alphabet awal pagi tadi menyokong sedikit sentimen. Sebab tu kita nampak sesi Asia ni tadi kita nampak yang lebih positif itu yang kita ada sekarang lah. Tengah malam nanti kita akan ada FOMC ini yang antara tumpuan pelabur disebabkan pasaran sedang menunggu whether the pace of asset purchase program yang dijalankan oleh Fed sejak daripada kejatuhan ekonomi akibat COVID-19 pada tahun lepas dan kemuncak dia adalah pada Mac 2020 tahun lepas, di mana Fed menjalankan dia punya asset purchase program bernilai sekurang-kurangnya 120 bilion. Jadi tumpuan pasaran adalah kepada cerita ni pada malam ni,
di mana pelabur nak tengok whether there will be any tapering, pengurangan ataupun bahasa yang akan diguna pakai oleh Fed. Saya tak nampak akan buat apa-apa tengah malam nanti. Cuma tumpuan adalah kepada apa yang members FOMC, apa statement tu, whether diorang melihat kepada contohnya kepada kadar inflasi, peningkatan kes COVID-19, whether itu akan mempengaruhi keputusan. Apa sebabnya kalau Fed menjangkakan jumlah kes akan dijangka bertambah, itu boleh menyebabkan Fed meneruskan asset purchase program dia, dan itu boleh push lagi pasaran. Tetapi sekiranya Fed melihat balik faktor inflation di mana data untuk bulan lepas, bulan Jun, data untuk bulan Jun adalah yang tertinggi dalam tempoh 13 tahun. So sekiranya itu berlaku, itu bermakna ada kemungkinan untuk menyatakan bahawa dia akan menilai balik pembelian aset dia, dan kemungkinan untuk dia mula mengurangkan pembelian aset dalam pasaran. Mute ke? Okey. Wassalam, Pian. Okey, tanya jurus rahsia. Tak ada jurus rahsia. Jurus rahsia jaga duit kali. Tanya 1000 kali pun jawapan saya adalah benda sama. Pakai teknik kira kereta je kali. Jaga duit. Dia tak ada jurus rahsia dalam trading ni. Kalau rahsia, buat apa cerita kan? Kalau rahsia, saya tak ada kat sini. Simple. Wassalam, Rosdi. Kalau rahsia, dah nama rahsia, orang tak cerita. Kalau ada teknik rahsia, tak ada cerita rahsia dalam trading. Okey, pagi tadi kita ada data inflation untuk Australia, di mana angka year on year dia seperti dijangka keluar 3.8, tetapi month on month dia adalah lebih tinggi, lebih tinggi dari jangkaan pasar. Tapi masih lagi within range. Kita tak nampak banyak pergerakan dekat Australia dollar selepas data diumumkan awal pagi tadi. So, apa yang kita nampak dekat chart semasa? Okay, interestingly, we do have US 500. Ini mungkin masih lagi dalam range yang sama. Maksudnya dalam dalam this structure. Tetapi apa yang kita nampak dekat contohnya dekat Nasdaq ni, this movement ini bukanlah satu range yang sama. Ini bukan range yang sama. Jadi kita ada divergence dekat situ, perbezaan dekat situ, di mana kita mungkin ada, saya buang yang ni dulu, kita mungkin ada US 500 yang mungkin masih lagi dalam 1, 2, 3, 4 dan 5 kemungkinan untuk dibuat benda ni. 1, 2, 3, 4, and kita dah sekarang ni macam ni. And kemungkinan untuk dibuat satu lagi sebelum dia melakukan this 3 wave correction. Okay? Itu untuk US 500. Dan apa yang kita nampak untuk Nasdaq contohnya, US 100. Untuk US 100, structure ini yang berlaku sekarang ni is definitely lain daripada struktur ini. Okey, itu signifikan sebabnya anda boleh jangka apa yang akan berlaku kepada correction yang dekat sini. Okey. Ini adalah untuk Nasdaq 1, 2, 3, 4, 5 dan dia dah buat 1, 2 dan buat yang deep. Okey, and correcting macam ni. Itu bermakna apa yang anda boleh jangka dekat sini kali? Apa yang anda boleh jangka dekat sini? Saya tak jangkakan this move akan buat macam ni. Dan dia habis 1 dan 2, lepas tu terus naik ke atas. Maksudnya ini correction dekat sini, kita tak jangkakan dia habis lagi. Faham tak? Kalau yang dekat sini masih lagi buat satu lagi high, ini adalah 4,
kita masih dalam range yang sama. Kita akan buat ini sebagai 3 dan sini akan buat wave 4 dan 5. Sini akan 1, 2, 3, 4 and 5 sebelum dia buat 1, 2 and 3. Okey, kalau anda kira lekuk dia, kat sini kita akan ada 5. Maksudnya, yang dekat US 100 ni, kita akan ada benda ni. Satu lagi high untuk buat B and this move. Yes, Aisyah. Jadi, kalau ini berlaku, anda boleh cari peluang untuk US 100 ni dekat ekstrim 3 wave besar ni nanti. Yang itu. Yang 3 wave ni. Okey. Maksudnya dia akan buat ini. Yang ini. Kalau dia buat double, ini dah boleh jadi ke bawah ni. Faham kan? Ini saya boleh lukis. Kalau nak buat double, ini jadi A, B dan C. Jadi W, X sama juga. Kalau saya tak nak lukis dia sebagai flat. Tapi ini boleh jadi flat. 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Sama juga, tak kisah. Tempat dia sama. Tempat dia sama. Saya tak nak lukis dia by right, saya boleh lukis dia sebagai flat. Dan sini akan ada 3 wave. Sama, tak kisah. Tempat dia sama. Location dia. Kalau nak lukis betul-betul, saya akan lukis sebagai A, B dan C. But itu, anda tahu saya tak minat untuk lukis flat. Okey, kalau boleh saya buangkan flat. GBP US dollar tu saya dah buang flat. So, itu yang kita nampak untuk indeks di mana kita jangkakan untuk US 100 ni, it will do this. Sekarang ni dah buat benda ni. Kita jangkakan dia akan buat benda ni. Untuk buat zigzag. Wassalam lah sini. Okey, saya jangkakan dia akan buat benda ni. Dan disebabkan kita ada higher high, kita dah ada continuation of trend di belakang ni, anda boleh cari peluang untuk long US 100. Okey, gambaran ini bergantung banyak kepada apa yang berlaku dekat Hang Seng. Tumpuan pelabur kepada 2 tadi, satu adalah kepada FOMC, satu lagi adalah kepada cerita apa yang sedang berlaku dekat China. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku kat sini, ini adalah wave 3. Sebab konektor dia jelas, yes. Ini adalah wave 3, some sort of wave 3. Dia boleh jadi W, X dan Y, A, B dan C sebab dia tak break 1618. Tak kisah A, B dan C ke W, X dan Y, tak kisah. The thing is, tempat dia sama. Kita nak tengok kalau dia jelas buat 5 wave seperti yang saya tandakan ni, iaitu dalam yang hijau. Tapi tak kisah. The thing is, yang pentingnya dia tak break low kat sini. Itu yang pentingnya. Dia tak break low kat sini. Sebab kalau dia break low kat sini dan buat equal leg kat bawah ni, then kita akan dapati untuk US 100 apa semua ni, kemungkinan untuk dia buat correction yang lebih besar. Jadi kalau itu berlaku, saya akan alihkan 3 kat sini dan kita akan ada 4 yang besar. Apapun, equal leg ni dekat sini adalah sama dengan Hang Seng, completekan yang ini. Faham tak? Tak kisah dia 3 wave atau 5 wave. Dia completekan this move dan bounce 3 wave ini. Tak dapat macam tu, Mia. Saya dah ulang banyak kali kan. Indeks tu
bila yen kuat. Yes, betul. Tetapi kalau indeks supported dekat situ, yen pergi mana? First, bila anda nak trade, saya selalu ulang incomplete sequence, momentum sequence. Ada ke tak? Benda tu dulu. Jangan cerita jatuh dengan ni. Sebab itu adalah sebatang candle. So, structure dia, kenapa anda cuma trade dekat hujung daripada correction seperti US 100 ni, maksudnya daripada higher high. Bukannya pullback seperti contohnya pullback dekat, kita ambil yen pair. Contohnya kalau anda kata anda nak long daripada nak long daripada dua ni. Satu ni kalau dia pullback, kalau dia jatuh, ini bukan higher high, belum ada trend. Itu contoh dia. Faham? Apa itu trend confirmation? Kalau dalam elliott wave adalah bila dia break higher high, structure tu habis. Okay, so tengok benda tu dahulu. Lepas tu bila dia break high high, dia incomplete tak? Ada move. Dan kita tunggu correction. Benda tu je. Tunggu benda tu je. Jangan trade setiap lekuk ni. Jangan pandai trade. Buat benda ulang-ulang. Buat benda ulang-ulang. So, saya menunggu kepada US 100 ni kat sini nanti. Dekat sini nanti. Sebab ini adalah satu kampung baru, Roslan. Exactly. Ini satu kampung baru. Tak kisah. Adakah Hang Seng ni akan buat yang dalam tak dalam? Yang kita tahu, daripada area sini, there will be a bounce. There will be a bounce. At least 3 wave. The thing is, yang sebelah sini, dia boleh jadi 5 wave tau. 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang sebelah sini. Okay. View ini juga disokong oleh lain-lain. Contohnya, ini yang kita akan bincangkan sebelah malam nanti. Ini adalah untuk Facebook. Kalau anda tengok di time frame yang kecil, sebab indeks tadi dibentuk oleh saham-saham yang ini there will be a correction. Sama ada dia dah habis ke tak, ini sama tak tadi dengan yang tu tadi? Sama tak dengan apa S&P 500, sama tak dengan Nasdaq tadi So kita dah ada higher high, and we do expect this pullback. Whether dia akan buat satu lagi high sebelum dia buat this pullback. Okay? Ataupun dia dah start pullback daripada semasa. Antara dua. Apa pun anda tunggu that pullback. Macam mana anda nak tahu pullback berlaku? Santi ada rasanya. Santi, saya nampak nama Santi dia kan. Anda tahu pullback mula berlaku, this pullback mula berlaku, sekiranya higher high kat sini ada divergence. Dekat sini tak nampak divergence kan? Yes. So ini akan buat satu lagi high untuk membenarkan satu divergence dekat sini. Okay? And this thing happen. Boleh? So ini dijangka akan buat satu lagi high, 1, 2 dan 3 untuk apa? Untuk betulkan this structure. Faham? Dan kalau kita lihat yang besar, contohnya dekat Facebook ni, kita masih ada weekly cycle dia yang tak complete lagi. Daripada 03.20.20, tak complete lagi. Selagi dia tak complete, kita akan push price tu ke atas. Benda tu je, ulang-ulang benda tu. Hari-hari kita cerita benda tu. Convergent, divergence. Benda tu je. Jadi dekat smaller time frame tadi, kita tak nampak ada divergence. So kalau tak nampak divergence kat sini, we do expect one more high. Itu untuk Facebook. Nampak?
Kat sini tak ada. So kan satu lagi high dan sebelum dia melakukan divergence, selepas high itu kalau dia break higher high, kalau dia break, ini adalah yang lebih besar. Maksudnya kita dalam masih lagi wave 3. Benda tu je Aisyah. Setiap hari saya cerita benda tu. Kalau anda tengok recording semua, saya cerita benda tu je hari-hari. Kan? Bukan setakat Facebook ya. Anda tengok Amazon contohnya. Amazon dekat sini, high ini, kita dah ada divergence. Ni contoh dia. Ini kita dah ada divergence. Okey, ini dah ada divergence. Kat sini ada higher high. And price pullback. Dan kalau kita lihat structure, kita boleh lukis 1, 2, 3, 4 and 5. Okey, so apa probability dia adalah untuk dia buat this type of correction ke bawah. Mia, dia tak akan satu. Harga durian naik, rambutan mesti naik tak? Dia tak satu. Dia jangan tengok satu. Apa yang saya ceritakan adalah kalau US 500 ni tadi buat higher high satu lagi, itu bermakna dekat sini akan buat wave B untuk zigzag wave B ini. Kalau kita nak ambil satu-satu, kenapa contohnya Hang Seng ni. Kenapa Hang Seng ni jatuh? Ni mana Hang Seng? Kenapa Hang Seng ni jatuh macam ni sedangkan indeks ni dekat daily ini naik. Dia tak dapat satu. Jangan tengok correlation satu. Tengok structure. Dia tak satu. Sebab benda yang membentuk US 100 tak ada bank kat situ, tak ada financial. Financial sector tak perform macam tech sector. Sebab itu US 100 lebih positif. Sebab dia banyak company dalam tech sector. Kita tak dapat tengok satu. Kelas 3 merah dengan kelas 3 biru, dia tak sama. Tapi dia punya structure tak jauh. Dan kita boleh gunakan mana yang jelas untuk jangka. Itu correlation. Bukannya satu. Kalau satu, pengsan. Satu dalam chart cuma satu je lah. Trade satu. Tak ada. Dia tak macam tu. Boleh naik lagi. Dia boleh naik lagi. Sebab itu membenarkan untuk structure dekat US 100 buat B tadi. Dia tak satu. Dan masing-masing ada faktor sendiri. Anda cuma trade bila ada incomplete sequence pullback. Itu je. Boleh? Jangan satu. Hang Seng ni jatuh. Kenapa? Structure Hang Seng kat sini jatuh. Kenapa US 100 naik? Sini ada cerita China. Tapi sebab itu anda tak trade setiap lekuk. Anda trade apabila extreme level. Yang kita nampak kat sini, ini nampak seperti satu momentum. Terlalu ni untuk katakan ini sebagai WX dan Y. Saya lebih ni kepada kemungkinan untuk dibuat 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau sini 5, kita akan ada 3 and 5 lagi ke bawah. Tapi apa pun, 3 wave ini membenarkan untuk US 100 ni habiskan 4/5. Habiskan this move. Faham? Dia tak dapat ambil correlation, tak ada benda satu. There is no perfect correlation. Correlation tends to break down. Anda cari, mana pergi 4 kita kat tadi tu ada. Sekejap. Dekat daily ada, dekat sini tak ada.
Hilang dah dia. Jauh. Okey. 4. Okey. Tiga dan 4. Okey, so kalau kita nampak untuk US 100, do this, dan kita akan trade daripada sini. Kalau dia terus naik, saya tak interested. Sebab this pullback hampir, dia ngam-ngam rasanya sampai 38.2 untuk jadi wave 2. Lebih, ini lebih daripada 38.2. US 500 tak sampai. Pullback yang kat sini tak sampai 38.2. Tak sampai. Dia sampai 23. Itu ini mungkin cuma wave 4. Okey, high before dia jatuh ke bawah. Kalau dia if this 3 wave yang clear, then kita trade dia. Pilih salah satu, jangan trade 3-3. Choice pertama kita sekarang ni adalah US 100. Dia dah naik pangkat dah. Okey, US 100 sebagai choice pertama kita untuk trade dia. Sekiranya anda miss that setup, anda trade US 500 ataupun Dow Jones dekat sini. Dow Jones ni pun ini mungkin adalah 3, 4, one more high sebelum dia buat 2. Saya nampak benda tu sekarang lah. 3, 4, 5 sebelum dia buat 1, 2 and 3. This one is 1, 5, 3, ini 4. Kita cuma alih 3 kat sini. Ini 2, 4. Dan ini adalah, ini 1, 2. Kita cuma alih benda tu je. Dan kita baru habiskan 4. Jangan trade setiap lekuk. Asalkan anda buang perangai nak cari setiap lekuk tu. Trend, this is 1 hour punya trend. Ini 1 hour punya structure. Kalau anda trade dekat M5 pun, ini masih 1 hour structure. M5 pun ini adalah permulaan structure ini daripada H1. Dia bukan bermula dari sini, sebabnya dia cuma buat higher high daripada sini. Okey, ini adalah structure H1. Okey, yang bermula daripada sini. Trade benda yang ada trend. Jadi itu yang kita sedang lihat sekarang. Kalau 3 ni dah ada trend, untuk yang lain belum ada DAX, belum, satu ni belum break, tak ada higher high, tinggi lagi, jauh lagi. Jadi kalau anda trade intraday, anda tunggu benda ni. Kalau dia buat high lagi, lepas tu kalau dia break kat sini, dia high, lepas tu turun 1, 2 dan 3, belum ada trend. 1, 2, 3, 4, 5 break pun belum ada trend. Anda tunggu this break. Sekali lagi dia break. Dan kita ada trend M5, M15. Benda ni break. 3, 5. Dia break ini. Dan kita ada trend untuk M5, M15. Kita raup bukan faham. Apa beza raup dengan faham? Ya, faham. Aisyah, nanti hantar durian. Okey, masa ini baru anda ada trend. 1, 2, 3 baru trade. Baru anda trade. Sebabnya kita ada continuation structure ini. 2 fractal, 2 time frame yang ada trend. Katalah dia tak break. Tak kisah. Kalau dia tak break pun, macam ni. Kalau dia tak break, macam mana? Ini, sekejap. Katalah dia ikut yang lain, dia buat ke bawah. Naik, lepas tu buat ke bawah, 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, asalkan nampak 5, tak break. 1, 2, 3, anda nampak kat sini, dia break dalam ni. 3, 4, 5, dan syaratnya yang ini break yang atas. Break yang 1 ni. Kalau dia tak break juga, belum ada. Belum ada. Itu baru 1 time frame. Yang ini kena break. Yang ini kena break.
Yes. Dua time frame, Santi. Kalau dia kecil. Sebab itu dia bukan Elliott Wave cuma pakai time frame besar. Tak, itu mengarut. Itu tak. Dia boleh guna 1 saat pun boleh. 1 saat punya time frame pun boleh. Asalkan anda faham bila ada trend. Macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Break dah ada trend. Dalam ini dah ada trend. Tapi dia baru satu fractal. Ini satu fractal. Satu. Okey. Lepas tu anda tunggulah. Kalau yang ini, 1, 2, 3. Dia break 1, 2, 3, 4, 5 yang kecil. Dekat 1 minit, anda boleh trade. Itu trend dekat 1 minit. Yang ini. Dan anda dah ada 2 fractal. Ini 1 cycle. Ini 1 cycle. Dah ada 2. Dan break tak complete, anda boleh trade. Maksud tak complete tadi, kita punya yang bigger ni, tak sampai lagi 100%. Pullback dia 1, 2, 3 anda boleh trade. Asalkan ada incomplete yang tak lengkap lagi. Syarat dia kena ada incomplete. Jadi kita balik kepada saham tadi ya. Ni yang kita ceritakan pasal saham tadi. Jadi Hang Seng is very important kepada kita punya ni ya. Tapi kalau tanya saya untuk trade yang lebih menarik kepada saya kalau anda trade saham Facebook. Yes, sebab kita ada incomplete. Amazon ni dia dah overextended. Dia adalah satu yang agak overextended. Kita ada cycle dia yang bermula lain sikit daripada 2018. Jadi kalau kita tarik dia punya equilic ni, dia dah extend lebih 1618. Okay? Dan dia bukan cycle March. Weekly cycle dia bermula daripada 2018. Sama-sama. Okay. Jadi anda sedang melihat wave 5, 1, 2, ini akan complete 3, ini 1, 2, either di sini ataupun 3 lebih lagi. Nampak ini tinggi ya. Maksudnya ada lagi tinggi kat sini. 3, 4 dan 5. Ya. So internal dia dah ada ini 3, bukannya 3 kat situ, nanti saya ubah. Okey, 3, 4 and 5. Sebab RSI ni yang tertinggi, momentum tertinggi wave 3. Buat benda tu je, ulang benda sama. Saino ataupun siapa nama Kurnia, kalau baru ikut pening kepala, tak apa. Yang lama ikut dia orang dah boring dah dengar. Hari-hari saya cerita benda sama je. Ikut hari-hari saya ceritakan benda ni ulang-ulang. Apple, semuanya masih menunjukkan ada room ke atas. Apple, cycle ini bermula daripada sini. Ini adalah weekly cycle dia, bukan daripada March. Kita berada dalam yang terakhir. Ini pun tak complete lagi. Kat sini kita ada 1, 2, kita tunggu 1 lagi. Dan masih ke atas untuk Apple. Jadi semua ni menunjukkan indeks masih ke atas. Saya tak tahu. Kalau teknik melawan arus boleh belajar dekat tempat lain. Saya tak tahu. Saya tak buat, saya depo tak besar. Kalau bawah daripada 5-16 juta, jangan lawan arus. Saya simple je. Mia. Kalau anda boleh ubah perjalanan market dengan entry anda, then boleh. Tapi mungkin ada teknik lain lah, tapi saya tak ada. Counter baba saya tak berapa minat, Pian, sebab faktor fundamental China punya cerita. You know China sedang crank kan? Alibaba. Sebab tu saya tak minat. Saya tunggu baba. Okey, so DAX masih, sebab itu kita masih katakan indeks masih ke atas. Kalau anda perasan, saya tak ada yang buy sekejap, sell sekejap ni. Saya akan cari trend. Trend tak semestinya kepada satu time frame, itu je trend. Tak.
Ini yang saya tunjukkan benda ni tadi. Ini yang saya tunjukkan benda ni tadi. So, apa kita tahu yang besar, anda tak dapat katakan ini downtrend. Ini uptrend. Kan? So, ikut trend itu je. Sebab apa ikut trend? The line of least resistance. Tak banyak. Nak pergi atas tak ada resistance. Simple. Nak pergi bawah, sini boleh jadi support. Sini boleh jadi support. Dia banyak tempat support. Okay. Apple masih lagi ke atas, tak lengkap lagi. Untuk Microsoft, sama. Masih ada yang tak lengkap lagi. Cycle ini daripada March. Dan Google overextended, sama seperti apa yang anda nampak untuk untuk Microsoft tadi untuk Amazon tadi indeks US dollar. Tak, dia kena tengok 3. Hari ni kita cakap market dynamic. Okey. Jadi ini menunjukkan bahawa daripada sudut movement semasa, dia extended. Ingat, even elliott wave, structure adalah 3. Wave 5 adalah extension. Faham tak? Sebab itu anda melihat kepada divergence. Itu maksud dia. Jadi kalau kita gunakan Fibonacci extension untuk lihat bila dia pass extension level. 1618 kita gunakan sebagai satu extension level. Lebih dari 1618, movement ini extended. Anda akan nampak yang sama dekat RSI, contohnya RSI reaching extension. Benda sama. Bila anda nampak lebih daripada 1618, sama ada gunakan 70 ataupun 80, kebiasaannya market menggunakan 70. Benda sama. Semua ni berkaitan. Everything sama. Apa yang kita nampak, movement semasa extended. Semasa RSI dia adalah tertinggi, kita some sort of wave 3 dekat sini. 3 ni mungkin extend lagi. So, I won't be surprised kalau Google akan extend lagi ke atas. Apa pun, I would prefer kalau, depending kepada anda. Kalau anda seorang yang pegang lama, saya akan tunggu this structure daripada March ni untuk retrace dan masuk. Tapi kalau anda trading hari-hari, anda akan lihat kepada low frame. Dan kalau ada yang tak lengkap lagi, anda masuk. Itu je. Sebab katakan dia berkaitan. Kurnia, nanti saya tunjukkan. Everything, semuanya satu market. Anda rasa kalau S&P 500 jatuh teruk 5% malam tadi, anda rasa KLCI besok hari ni jatuh tak? It's all satu market. Of course tak ada yang satu, but dia punya dia punya bias will be one. Bukannya orang macam kita pun, anda bukannya cuma beli saham saham dekat KLCI. Kita pun membeli saham dekat ni. Bayangkan pelabur besar, bank semua. Bukannya dia orang cuma melabur, aku tahu beli Apple je. It's all one. Market is all one. Okay. So, apa yang saya buat adalah, saya lihat semua ni dalam bentuk satu market dan kita lihat kepada 3 instrumen. Indeks, yen dan juga dolar. Okey, jadi kita lihat kepada, jadi indeks ada 3 tadi, yang lain-lain tak ada. Movement USD JPY ni is very interesting. Kita tahu bahawa USD JPY ni mempunyai incomplete sequence ke bawah. Tengok lukisan ni USD JPY ni ke bawah. Semalam kita ada dollar index yang dia punya RSI break this structure 4 hour daily. 4 hour daily tak salah saya. Okey, yang ini movement yang sini finally dia break this structure.
N daripada divergence. Benda yang sama. So, instead of apa yang kita lukis sebelum ni, di mana kita katakan it was 1 kat sini, 2, 3, 4 dan kita jangkakan wave 5 dan lain-lain. Kita buat benda ni. Kita jangkakan bahawa ini cuma adalah satu structure. Faham? Kenapa saya masih pegang dia masih ke atas? Sebabnya kita ada incomplete sequence ke atas. Yes, saya tahu satu kat situ besar. Kuala Lumpur Composite Index. All impact on USD index stock. Apa USD index stock? Tak, semua satu. Ingat tak lira jatuh? Semua satu. Semua satu. Dia tak ada KLCI, cuma KLCI. Kalau KLCI jatuh ke 200 mata pada esok, anda rasa tak ada pelabur US ke dalam tu? Dia satu. Tak ada Goldman Sachs yang pergi jadi financial ke kepada financial ke kepada boleh dengar? Santi? Audio semua okey Okey. Untuk US dollar, kita nampak this structure sekarang ni, it is tengah membetulkan structure ini. Sambung. Kita ada incomplete sequence sejak dari Januari punya low. Okey. Kita masih ada siri yang tak tetap. Okey. Dalam keadaan ini, bilanya saya katakan ini tak naik lagi? Bila saya tak katakan ini tak naik lagi? Sebab itulah, ingat ya, low dekat ni, ini adalah 8 Januari. Tengok ni kurnia. Ini 8 Januari, 7-8 Januari punya low. Structure yang sedang berlaku sekarang, sebab itu caranya anda gunakan correlation. Kita jangkakan dolar Januari punya low, Januari 01 21 dan kita ada 21. Kita ada this move 345 1 2 3 dan kita ada benda ni. The thing is dia tak break high lagi. Dia tak break high lagi ya. Tetapi disebabkan kita nampak dekat sini 5 wave, kita jangkakan dia akan lengkapkan extension kepada box ini. Itu adalah untuk DXY. Ingat ya tarikh-tarikh dia. 0120. Itu low dia. 0120. Kita lihat kepada lain-lain. Macam mana kita tahu dia tak buat ke bawah. Dan kita katakan dia naik ke atas. Selagi dolar pair lain, kita ada dolar pair lain seperti Euro US dollar. Ini adalah Euro US dollar.
low yang sama, Januari, ini adalah low yang sama. Sini 5 wave, dia tak break lagi, benda sama. Dan sini nampak 5 wave, kita jangkakan dia akan buat benda ni. Ini 1, 2 dan 3 dan buat lengkapkan movement ke atas dalam box yang sama. Seperti dollar index ni. Dollar index ni ke ini Okay. Euro US dollar ni kenapa? Sorry. Dollar. Okey. Kita jangkakan untuk ni adalah ini. Untuk dolar, untuk euro US dollar, kita jangkakan dia akan buat benda ni. 03, saya jauh sangat ni daily. Kita jangkakan ini benda ni. Sekejap mana? Okey. Januari 01 21, kita jangkakan 5, 3 dan kita jangkakan benda ni. 2, 3, 4 dan 5 untuk lengkapkan 3 struktur kat sini. Okey. Selagi high dekat sini dan ultimately high dekat sini, tak ada mana-mana pair dolar yang break. Okey, kita tengok lain-lain. Itu caranya anda menggunakan anda menggunakan structure punya correlation. MIA, anda boleh buat benda ni dekat time frame besar, time frame kecil, benda sama. Okey, jadi itu bermakna untuk GBP US dollar, structure sejak daripada ini, okey, sejak daripada mana kita punya structure ni? GBP US dollar Januari. Okey, high dekat sini. Ini adalah Februari punya high. Sorry, ini adalah March dan ini adalah pullback sejak daripada ini dekat sini. Ini high dia. Kita katakan this structure tak habis lagi. Tak habis lagi. Dia akan buat naik dulu, lepas tu jatuh lagi. Selagi tak break high ini. Kalau GBP US dollar break high ini, kita akan katakan dolar ni tak akan buat high kat sini. Kalau ini jatuh kan. Kalau itu jatuh, kita akan katakan dolar, kalau US dollar break high ini tak akan buat ke atas. Mana-mana pair dolar, AUD US dollar, ni adalah AUD US dollar, structure yang sama, ini adalah Februari. Selagi ini tak break, kita akan masih katakan US melengkapkan struktur ke atas. NZD US dollar, selagi high dekat sini tak break, kita masih katakan NZD US dollar akan lengkapkan struktur ini. US dollar sama je. Kita akan katakan bahawa ini akan lengkap. Ni dah lengkap dah. Ini hampir. Dia akan lengkapkan this move. Masih lagi untuk shorter term, masih ada, untuk medium term kita masih ada kekuatan US dollar. Faham? Semua. Anda ambil lah apa? USD PLN. Kita akan katakan bahawa US dollar ni akan lengkapkan struktur ke atas ni. Akan lengkapkan di struktur. 1 dan 2. Akan lengkapkan struktur ini. Ini saya tak update chart kat sini. Dia akan lengkapkan di struktur. Semua sama. USD IDR.
Kita akan katakan bahawa US dollar yang sedang membetulkan struktur daripada March. Mana March? March 2020. Ni March, April, dekat sini. Sedang membetulkan di struktur, dia akan habiskan ini. 1 dan 2. Faham? Selagi low kat sini tak break. Struktur ini tak break. Kalau mana-mana instrumen dia break struktur ini, saya akan tukar view untuk dolar, tak ada ke atas dah, ke bawah. 4 minit lagi. Okey. Selagi tak ada. Okey. Sebab itu kita extendkan satu ke atas, satu extension dah ada, 2, 3, 4, 5 untuk price sampai dekat equal kat sini. Boleh? Kita tak akan katakan ini ke bawah. Belum. Kalau mana-mana dolar punya pair yang break that structure, then kita akan tukar view. Anda trade apa yang anda nampak. Jangan trade apa yang anda rasa, China claim down. Apa tak? Dia claim down, dia buat apa? Anda tengok dekat chart. FOMC ke apa tak kira. Tak peduli. Anda buat decision trade anda bukan tak tahu fundamental. Tahu pasal fundamental, tapi anda decide untuk market ataupun keluar market dan entry ke arah berdasarkan apa yang anda nampak. Jangan apa yang anda rasa anda tahu. Anda takkan tahu. Anda takkan tahu semua benda. This pullback boleh entry tak? Ingat tak semalam saya bagi tahu, euro US dollar jangan pergi short. Jangan pergi short daripada pullback tu. Nampak lain je movement ini. Daripada pullback ni jangan short. Sebabnya sekiranya kita ada correction daripada satu, kita akan ada correction yang lebih besar lagi untuk euro US dollar ni. Kenapa Dr. Conteng? Kita akan ada correction yang lebih besar lagi untuk euro US dollar ni. This correction. Entry technical. Anda tengok kita entry selama ni pakai apa kali? Kan? Jangan short daripada yang ini. Don't short daripada that pullback. Yes, 3 wave, but kalau kita katakan ini wave 2, dia tak dapat terlalu kecil. Ini mungkin ada lagi kat atas. Don't trade dia kat situ. Itu memberi peluang. Kita ada apa? UCAT yang reacted kan? Pian, UCAT reacted daripada kawasan ni. 3 wave ini UCAT reacted that equal leg. Mana pergi dia punya Fibo? So, itu bermakna bias is untuk UCAT buat double. Satu lagi ke atas. Kita akan short daripada sini nanti. Kita akan short daripada sini nanti. Kawasan ni nanti kita akan short. Itu makes more sense untuk structure kepada UCAT. Sebab UCAT dah ada lower low. Nampak? Dah ada lower low. Jadi ini anda boleh trade. Okey, yang sini nanti anda boleh trade. Sekarang ni kita akan masuk dalam fasa korektif. X kepada Y, 3 wave. Kita akan ada lebih choppy. Masa macam ni saya tak gemar untuk trade. Sesuai dengan bulan 8. Bulan 8, volume yang not that banyak. Mid Valley. Okey, kita berhenti rehat sekejap dan kita sambung balik selepas ini. Kita berhenti rehat sekejap, kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Euro JPY. Kita tengah tunggu break A ni, saya akan bagikan dia punya level nanti dalam market outlook. So, kita tunggu dia break bawah
ini. Dia break bawah. Ini boleh satu lagi high untuk buat B ataupun satu lagi high untuk X. Tak kisah. Kalau dia buat high, ini kita jadikan 5 wave. Ini A, ini B, tapi masih ke bawah. Okey, Euro JP. GBP JPY. GBP JPY tak ada. Kalau anda tak enter dekat sini, anda tak enter dekat sini. Ini bukan higher high. Beza dia dengan Euro JPY, pullback dia tadi, kalau dia pullback ke bawah, ini daripada higher high. So, one more low, kita boleh cari peluang untuk long. So, tunggu, nanti saya kongsikan dia punya setup. AUD JPY, AUD JPY, kalau anda tak enter dekat sini, anda tak pergi enter dekat pullback ini. Satu ni bukan higher high. Okey. Dan last sekali CAT JPY. CAT JPY, ini tempat entry dia, Suzy. Bukannya dekat sini. Kalau anda ada position, anda sepatutnya dah keluar separuh, letakkan stop loss anda bawah ini. Letak 3 line, letak invalidation line dia dekat sini. Ini invalidation line dia. Tiga line apa tu kali? Kalau 3 line, satu dekat X, satu dekat A, satu dekat B. Okey. Sorry. Bukan. Kalau Galih tanya mengenai teknik 3. Satu kat sini, satu kat sini, satu dekat X. Itu 3 line. Okey, jadi CAT JPY setakat ini kita masih ada this one ke atas. Okey, ini 5 wave kan, Suzy? Ini adalah satu structure naik kan. Ini structure motif kan. Structure trend lah. Ni. So kita expect pullback 3 wave, kita pun nampak dekat RSI berakhir dengan divergence and pulling back. Tak payah 3 line. Gunakan yang ini lagi senang. Ni kira lekuk ke. Ni tengok saya kalau saya guna ni tak, saya bukan guna ni. Ini saya buat untuk anda, tapi anda kena faham benda ni untuk buat benda ni. Nampak tak? Saya guna ni. Saya guna benda ni. Dan saya tunggu correction lah. Saya guna ni. Saya tak guna ni. Tapi untuk buat ini, anda kena faham yang ini. Sebab itu saya duk cerita benda ni. Saya lukis untuk anda. Tak ada dalam dunia ni anda dapat benda ni free kan mana-mana. Tak ada. Kalau berbayar tu saya tahu. Tapi kalau free, tak ada. Tak ada dalam dunia ni anda dapat benda ni free untuk banyak ni chart. Kalau satu mungkin. Itu pun sampai H1 kan. Tak ada. Saya guna ni. Nampak tak apa saya buat ni? Saya kira je. Saya kira lekuk dia 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lekap 3. Saya buat benda tu je. Saya guna ini. Lepas tu anda kalau nak pakai 3 line, anda letaklah 3 line. Satu dekat mana yang dia habis. 4. Okey. Jadi untuk yen pair masih ke atas. Dollar we are looking at bigger correction. Untuk Untuk dollar index we are looking at dollar sedang correcting structure ini We are looking at that correction. Kita ada untuk U-shave juga menyokong yang sama di mana this correction. Dan kita ada untuk euro US dollar benda yang sama. Setakat ini tak ada. Ini anda tak trade sebab satu ni tak break out. Kita akan trade untuk UCAT nanti bila ini ke atas sana Nuha, ke atas sana. Kalau ada incomplete sequence, katalah kat sini dia break, anda dah ada incomplete sequence ke atas kan. 1 2 3 4 5 A B ni anda boleh trade. Faham tak? Ini lawan trend.
Ideally, kalau nak ikut dia, anda cuma trade dia kalau ini dah ada incomplete. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Break high. Ada incomplete. 1, 2, 3 anda trade. Ini ideal dia. Ini ideal picture dia. Faham? Sini break. 5 wave. Break lagi. 5 wave. Anda trade bila pullback ini berlaku. Itu ideal dia. Itu pun trend dalam itu. Dalam H1, dalam M5. Okey, itu adalah untuk UCAP. Australia dollar masih lagi Australia dollar tak tukar apa-apa banding macam euro US dollar, GBP US dollar. Australia dollar tak ada tukar apa-apa. This is still wave 4. Counter trend sharp entry, apa benda tu? Tak ada dalam kamus saya. Saya tak tahu. Okey, NZD US dollar pun sama, tak ada tukar apa-apa. UCAP, kalau anda ada entry kat sini sebelum ni, you hold it. Anda dah keluar separuh dan biarkan separuh jalan. Saya tunggu atas lagi untuk enter UCAP. This one nanti. Belum sekarang. Jadi yang ada kita tengah tunggu sekarang adalah Euro, JPY dan index. Gold, silver. Gold, silver tak ada apa-apa. This bounce possible untuk jadi. Boleh entry tak? Tak ada. Kita tukar dolar tu sebab ini semalam. Gold tak break. Kalau gold break ke bawah semalam, Euro US dollar kita short. Ingat tak bagi tahu semalam? Ingat tak saya beritahu semalam? Kalau gold breakdown ke bawah, Euro US dollar ni, kita akan short daripada sini semalam. Sebab gold tak break dan naik ke atas, sebab itu kita tak katakan dolar tu kuat. Tak, jangan trade dia. Kalau tak nampak, ini sideways market. Ini tak ada. Tak perlu trade benda yang tak nampak, kurnia. Simple. Ini apa-apa. Ini tak ada trend. Trend adalah siri pergerakan. Ini baru 1, 2. Kalau naik pun. Kalau dia naik 2 pun anda tak trade dia. Ini baru satu structure. Kalau nak ada trend pun sekurang-kurangnya, dia break ini dahulu. Dan baru ada trend. Dia duk fitnah. Pian. Kerja dia duk fitnah kerja dia. Tak apa, durian lain tak ada. Wilsawan. Dia tak nampak jangan. Simple. Kita tunggu dia pian, tak apa, tunggu dia sampai nanti. Dia dah janji nak datang kan. Bukan tak clear direction, tak ada direction pun. Tak kisah 4 hour ke, apa ke, ini tak ada direction. Direction dia ke atas. Ini trend ke atas. Kita minat untuk enter dia cuma kalau dia buat benda ni. Dunia. Kalau dia break. Dan kita enter daripada sini. Kalau dia break. Saya tak nampak dia turun begitulah. Ataupun dia buat benda ni. Bawah. Ini boleh trade? Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Baru ada trend 1 fractal. 1, 2, 3. Dia break ini. 5. Sini kita. Ini nanti baru kita trade. Jangan trade setiap lekuk. Itu masalah ramai yang guna elite wave. Dia cuba untuk cari setiap lekuk. Saya bagi tahu betul. Anda akan sesat banyak. Trade bila nampak trend dan trend tu establish dua fractal dia, dua pecahan dia dan price buat pullback. Antara gold dan silver, saya pilih silver. Sebab pullback semasa ni daripada higher high. Nampak tak? Baru faham. Dan yang tadi tu kan Santi. Jadi kita dah ada trend yang belakang ni.
Sini continue trend. Ini tak lengkap lagi. Incomplete. Dan dia pull back. Kita trade lah. Itu je. Jadi silver kita akan cari kat sini. Saya tunggu dia break A. Dan tunggu untuk silver nanti untuk long. Itu yang dua title tu Santi. Okey, minyak shorter term masih ke atas. Minyak sama dengan S&P 500 tadi. Ini mungkin masih lagi adalah 5 dan setakat ini kita masih lagi dalam all this thing dalam divergence. So kalau dia buat higher high break, ini adalah wave 5, kita alihkan 3 kita ke sini. Faham? Ini wave 4. Elliott wave ni apa-apa pun boleh. Yang pentingnya anda tunggu selepas trend berlaku. Dua ni boleh trade tak? Tak. Selagi satu ni tak break high ini. So jangan trade yang sini. Arah dia ke mana? Setakat ini, sini 5 wave ke atas. Itu je. Selepas dia buat pullback. Tapi dah ada trend? Belum. Kita nak confirmation trend. Itu asas Dow teori. Mesti ada confirmation untuk trend. Copper tak ada apa-apa. Copper nothing. Copper kita tunggu bawah ini. Jangan trade copper. Trade company dia. Ini something Wimon. Mana Wimon pergi? Lepas ni kita tengok cross. Kenapa kita masih katakan dolar masih ada kekuatan, Suzy? Kenapa kita masih katakan dolar ni tak jatuh? Satu, kita tak ada pair dolar lagi yang confirmkan dia jatuh. Dan kita masih ada incomplete sequence, betul? Yang saya terangkan awal tadi. Yang kedua, anda tengok crosses seperti GBP AUD dan GBP NZD. Ini adalah GBP NZD. GBP NZD ni, apa kena-mengena dia dengan dolar? Ni low dia. Kita masih ada incomplete ke atas ini. Jauh lagi. Ni jauh lagi. Kita masih ada ruang lagi untuk ni pergi. Ingat, kalau GBP NZD ni naik, itu bermakna sama ada GBP kuat ataupun New Zealand dollar lemah. Okey? Kalau dolar kuat, apa yang tak boleh kuat? Suzy, kalau dolar kuat, apa yang langsung tak boleh kuat? Baik, balik kerja. Okay. Imun tengah cari pokok durian. Kan? Saya dah ulang banyak kali kan? Kalau dolar kuat, apa yang tak boleh kuat? Euro boleh kuat. GBP boleh kuat. Yang tak boleh kuat langsung adalah Comdos, Kanada dolar masih boleh kuat. AUD dengan NZD tak boleh kuat. Bukan JPY. Bukan. Dolar kuat, JPY boleh kuat. Not Kanada dolar, not really. Kanada dolar sebab jiran. Thai baht kuat, ringgit boleh kuat. Australia dolar dengan New Zealand dolar. Dua tu tak boleh. Dua tu tak boleh kuat. Kanada dolar is part of dollar index. AUD dengan NZD bukan the index. Tengok ni US dollar index Wikipedia. Nah, tengok ni. Okey. Jadi yang membentuk dalam dollar index ni euro, Japanese yen, pound, Kanada dollar, Swedish krona dan Swiss franc. Yang tak ada dalam ni apa? AUD dengan New Zealand dollar. Tak ada. Ni tak ada. MYR. Kita ada cerita lain, Pian. Okey. So, kalau GBP NZD ni naik, dia cuma boleh lengkapkan benda ini. Satu je. US dollar tak kuat. US dollar tak kuat. US dollar kuat.
Ya, di mana tak membenarkan New Zealand dollar untuk kuat. Faham? Jadi kita masih ada, sebab itu saya ada selektif dalam market outlook ni, di mana kita melihat kepada GBP NZ. Kita perhatikan GBP NZD. Kalau GBP NZD ni break ke bawah blow ini, dan anda masih nampak untuk euro US dollar ni tengah jatuh, ada cari untuk long. Tak kisah dia ada incomplete sequence atau tak. Ada nampak dia punya 3 wave, anda long dia. Sing dollar. Lagi leading. So, masukkan dalam dollar index kali. Call bank. So, dia masukkan dalam ni. Tak ada kena-mengena leading dengan tak leading. Itu structure. Okay? Suzy, faham? Itu closes. Untuk closes, anda sentiasa lihat kepada kawan dia. Jadi kita masuk topik kita lah. Kita masuk topik kita kepada dollar index.